Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari U552 IM 1B ingin membentangkan satu topik yang bertajuk ulasan awal falsafah dualisme dalam sistem pendidikan dan falsafah pembangunan negara. Apabila kita berbincang tentang dualisme dalam pendidikan, ia adalah bukan suatu lagi yang asing lagi bagi kita. Malahan, perkara ini telah diperbahaskan oleh para sarjana dan ilmuwan Muslim dari seluruh dunia. Hampir semua negara Islam berlaku dualisme dalam pendidikan ini, sebagai contoh Malaysia dan Indonesia. Adanya dualisme dalam pendidikan membuatkan terjadinya sistem pendidikan agama yang terbahagi daripada ilmu kontemporari dan juga pendidikan sekular menyingkirkan agama. Dualisme ini berlawanan dengan konsep pendidikan Islam yang benar, malahan ia telah jadi masalah dan halangan untuk mengadakan personaliti Muslim sejati. Dualisme dalam pendidikan ini adalah sering diperkatakan lagi sebagai isu yang sentiasa berlaku tanpa henti dan ia juga adalah salah satu sebab kehidupan dicorakkan. Bagi umat Islam pula, dualisme dalam pendidikan juga mempunyai cabaran yang tersendiri. Oleh itu, dengan adanya pendidikan, umat Islam akan lebih mudah dan cenderung untuk memperoleh kemenangan dan identiti melalui perwatakan, pemikiran dan tindakan untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup mereka. Banyak cabaran yang dihadapi oleh umat Islam, antaranya ialah cabaran modernisasi dan globalisasi yang banyak mendedahkan nilai-nilai dan cara hidup sekular yang telah menjadikan mereka tidak yakin untuk jadikan Islam sebagai dasar pembinaan identiti diri. Oleh sebab itu, perbincangan di bawah adalah membincangkan tentang ulasan awal falsafah dualisme dalam sistem pendidikan dan falsafah pembangunan negara. Konsep dualisme. Dualisme bermaksud teori yang berasaskan dua dasar yang berbeza berdasarkan Kamus Dewan edisi baru cetakan keempat 1993. Selain itu, perkataan dualisme juga berasal dari gabungan daripada dua perkataan dari bahasa Latin iaitu duo atau dualis dan ismo atau ismus. Duo adalah bermaksud dua dan ismus adalah bermaksud untuk menggabungkan kata nama bagi satu kata kerja. Dualisme bermaksud dua pendapat yang saling berbeza. Dalam bahasa istilahnya, dualisme adalah bermaksud dua prinsip atau fahaman yang saling bertentangan dan berlainan. Oleh itu, dualisme adalah satu sistem atau teori yang berlandaskan oleh dua prinsip yang saling bertentangan dan berlainan. Dalam sebuah kajian yang dijalankan oleh Rustandi Hashim 1996, dualisme ialah dua fahaman yang mempunyai asal dan asas yang berlainan sama ada sejarah, falsafah ataupun ideologi. Seperti yang dikatakan oleh Syed Muhammad Nabi Al-Attas 1978, asal-usul konsep dualisme terdapat dalam ajaran hidup tentang alam, worldview dan juga mutu-mutu yang mewujudkan peradaban dan budaya barat. Dualisme juga bersumber dari kepercayaan, buah fikiran, kebudayaan, falsafah dan nilai yang berlawanan dan semua juga adalah merefleksikan pandangan dualistik secara menyeluruh tentang hakikat, fakta dan Hai, saya Nur Zarati Jihad binti Daud akan menjelaskan tentang dualisme dalam tradisi keilmuan Islam dan Barat. Antara keilmuan Islam dan keilmuan Barat ni dah ada banyak perbezaan antara keduanya. So yang pertama saya akan menceritakan tentang keilmuan Islam dan yang kedua saya akan menceritakan tentang keilmuan Barat. Dualisme pada hakikatnya telah wujud dari sejak awal kebangkitan Islam lagi. Ianya boleh kita tengok pada dua pihak yang paling awal wujud dalam keilmuan Islam, iaitu dia terdiri daripada puak rasionalis ataupun dikenali sebagai puak ahlu al-ra'yi, di mana puak ni sepenuhnya berpegang teguh pada akal dan fikiran. Dan manakala puak kedua pula digelar sebagai puak tradisionalis ataupun digelar sebagai puak ahlu al-hadis. Okey, situasi ini telah melahirkan pelbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam kerana kefahaman dan tafsirannya berbeza mengenai ayat Al-Quran dan hadis. Dualisme Barat pula ianya telah wujud dalam pelbagai aspek yang boleh dijelaskan, seperti contoh
dari segi falsafah dan metafizik. Kegunaan dua prinsip ni atau elemen dalam dualisme ni adalah untuk menganalisa proses mengetahui, iaitu dikenali sebagai dualisme epistemologi. Manakala dalam metafizik pula adalah untuk menerangkan hakikat atau beberapa aspek yang berhubung dengan sesuatu perkara tersebut. Terdapat impak negatif dan positif yang boleh diambil daripada dualisme tradisi keilmuan Islam ni. Yang pertama, impak positifnya, dualisme telah menimbulkan pelbagai idea, pelbagai ilmu, pelbagai interpretasi baru terhadap isu-isu agama. Selain itu, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang dari semasa ke semasa dan juga telah melahirkan ilmu agama, iaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, tafsir, fiqah yang telah bangkit dan menjadi tumpuan ilmu Islam. Ilmu ini juga telah berkembang luas melalui pertolongan para cendekiawan Islam seperti contoh Al-Syafi'i, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Al-Ghazali, serta ramai lagi cendekiawan Muslim yang telah membawa ilmu-ilmu ini di mata dunia. Terdapat juga kesan negatif yang boleh diambil daripada dualisme keilmuan Islam dan Barat ni. Dengan lahirnya mazhab-mazhab yang banyak yang dihasilkan oleh pelbagai tokoh, terdapat juga penganut yang amat taksub dengan mazhab tersebut dan boleh menyebabkan percanggahan ilmu antara satu sama lain. Di sini juga boleh menghasilkan pelbagai perbalahan dan perpecahan masyarakat di kalangan umat Islam. Ini juga memberi kesan terhadap kemunduran sains dalam dunia Islam yang dapat dirasakan sehingga kini. Kesimpulannya, dualisme dan tradisi keilmuan Islam dan Barat ni mempunyai pendirian yang sangat bertentangan antara satu sama lain, di mana corak keilmuan Barat ni ianya wajar menggunakan corak keilmuan sekular sahaja, di mana agama dan sains mereka mempunyai hubungan yang sangat lemah sehingga tidak dapat mempertahankan pendirian masing-masing. Manakala corak tradisi keilmuan Islam pula amat dipandang tinggi di mata dunia, seperti contoh tokoh-tokoh Islam yang menghasilkan banyak karya dan mazhab terhadap ilmu dan sains, serta penghasilan karya ilmiah yang boleh membawa kepada keutuhan umat Islam. Kiranya keilmuan Islam ni amat dipandang tinggi oleh masyarakat dan boleh membawa kepada kefahaman yang sangat meluas dan boleh diambil pakai oleh pelbagai kaum di dunia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Syawal. Nama saya Khairul Azman bin Sabaruddin dari kumpulan yang membentangkan tentang ulasan awal falsafah dualisme dalam sistem pendidikan dan falsafah pembangunan negara. Subtopik yang saya akan bincangkan adalah sejarah ringkas kemunculan dualisme pendidikan. Perbezaan pendekatan dalam fahaman agama di kalangan umat Islam dan juga berlakunya penjajahan dikenal pasti menjadi penyumbang yang menjadi punca berlakunya dualisme pendidikan di negara-negara Muslim. Dalam usaha untuk menekarkan fikiran rakyat yang dijajah dan menjamin penerimaan mereka terhadap nilai-nilai baru sehingga dapat menerima penjajah, maka pendidikan dilihat merupakan perkara yang penting bagi mencapai matlamat tersebut. Pada awalnya, sistem pendidikan agama wujud dalam bentuk sekolah Al-Quran dan pondok sebelum kedatangan Inggeris di negara ini. Pendidikan ini adalah berdasarkan ilmu syariah dan ilmu alat hisab. Namun begitu, pengembangan sistem pendidikan sekolah bermula dengan penjajahan negeri-negeri Selat oleh pihak Inggeris dengan hasrat untuk menarik penduduk pribumi memeluk agama Kristian. Maka, 3 jenis sekolah dihasilkan oleh pihak Inggeris dalam usaha ini, iaitu yang pertama, sekolah didirikan oleh mubalik Kristian dengan berkitabkan Injil sebagai buku teks. Namun disebabkan faktor geografi, sekolah ini hanya terdapat di kawasan bandar, menyebabkan ia tidak mendapat sambutan. Usaha kedua oleh pihak Inggeris mendirikan sekolah iaitu free schools yang mempunyai bahasa pengantar Inggeris, namun masih tidak bahasa kerana kurang sambutan masyarakat Melayu atas faktor jauh dari desa. Dan kekhawatiran mereka menuntut di sekolah ini mendapat menggugat akidah mereka. Yang ketiga dan terakhir iaitu sekolah vernakular Melayu dari sekolah Al-Quran dibuka. Usaha ini akhirnya menyebabkan
pengajian agama dipinggirkan. Dominasi pendidikan model barat dalam sistem pendidikan kontemporari menyebabkan masyarakat Islam berada dalam keadaan dilema dan tersepit. Namun demi mencapai matlamat pihak Inggeris untuk memberi pendidikan liberal dan sekular, penetapan denda dan pembukaan peluang pekerjaan kepada mereka yang berkelulusan daripada sekolah ini merancangkan sambutan pendidikan ini pada tahun akhir 30-an. Namun, perkembangan sistem pendidikan sekular ini mula disedari oleh pendukung pendidik Islam menerusi gerakan Islah yang bermula di Timur Tengah dan dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Syekh Tahir Jalaluddin dan Syekh Ahmad Al-Hadi yang pernah menuntut di Timur Tengah membawa idea Islah ini ke tanah Melayu pada kurun ke-20 dan melopori penubuhan beberapa buah madrasah seperti suatu institusi pendidikan bersyarak yang baru yang lebih formal, teratur dan kurikulum yang lebih luas. Usaha mereka dalam menyedarkan kepentingan pendidikan bukan sahaja pada ilmu syariah tetapi juga ilmu moden pada kaum muslimin di tanah Melayu dapat dilihat melalui penerbitan majalah Al-Ikhwan yang memuatkan terjemahan Al-Manar dari Mesir dan penulisan makalah dalam akhbar Naraja. Pengajian madrasah tersebut kemudian mendapat sambutan dan menerusi fasa kegemilangan bermula selepas Perang Dunia Kedua kerana kekurangan peluang pendidikan menengah bernakula anak Melayu, kesukaran melanjutkan pelajaran menengah ke sekolah Inggeris dan kerana pendidikan agama tiada dalam terjaan sekolah Inggeris. Namun demikian, dengan menjelangnya kemerdekaan diwujudkan pelaksanaan Laporan Razak 1956 dan Rahman Talib 1961, maka wujudlah satu lagi akta yang mewajibkan pengajaran agama Islam di sekolah, institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 orang murid Islam. Implikasi kepada hal itu, perhatian masyarakat umat Islam tertumpu pada sistem pendidikan kebangsaan dan pulangan ekonomi berbanding pendidikan agama saja yang menyebabkan kemerosotan sistem pendidikan agama. Pada hujung tahun 70-an, pula berlaku kebangkitan Islam sekaligus meningkatkan semula permintaan pendidikan bersepadu. Hari ini, sistem pendidikan agama Islam ditawarkan oleh pelbagai pihak tertinggi dalam Malaysia. Selain itu, ketika penjajah kiat menerapkan sistem pendidikan sekular atau moden, pada masa yang sama sistem pendidikan tradisi yang telah wujud sekian lama di negara-negara umat Islam dibiarkan berjalan sendirian tanpa bantuan dan sokongan material maupun spiritual. Hal inilah mengakibatkan wujudnya dua sistem pendidikan di negara-negara Muslim yang terjajah. Keadaan ini mewujudkan dualisme di peringkat-peringkat lain pula, iaitu di peringkat institusi dan dalam minda serta jiwa di kalangan pelajar dan produk sekolah-sekolah kebangsaan serta sekolah tradisional keagamaan. Dualisme tersebut merebak dan berkembang ke seluruh bidang kehidupan masyarakat, umat dan negara. Pada zaman penjajahan, ruang untuk ilmu-ilmu tradisi amat kecil dan terhad. Di sekolah-sekolah penjajah ilmu moden, sekolah menguasai sepenuhnya kurikulum sekolah-sekolah. Akibat pendidikan yang dirancangkan untuk melahirkan sikap sekular, maka terdapat pemimpin masyarakat Islam yang membuat tanggapan bahawa jalan menuju kepada kemajuan negara-negara Islam hanya boleh dicapai melalui peniruan nilai-nilai, sistem dan struktur kehidupan secara barat, bukan dengan cara menjalankan cara hidup Islam atau berpegang kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilainya. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang implikasi corak pendidikan dualistik. Dualisme pendidikan ni pada hakikatnya telah mewujudkan dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem pendidikan tradisional Islam dan juga sistem pendidikan moden. Dijelaskan di sini bahawa sistem pendidikan tradisional Islam ianya lebih menumpukan perhatian terhadap mempelajari ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dan mengabaikan ilmu-ilmu moden, manakala sistem pendidikan moden pula hanya menitik beratkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. So di sini terdapat berlakunya dualisme, iaitu mengenai dua sistem tersebut ni, iaitu tradisional dan moden. Secara tidak langsung, pendidikan dualisme boleh melahirkan impak positif di mana ini membantu masyarakat dalam pemfokusan sesuatu bidang yang boleh diteladani oleh masyarakat. Ini bertujuan untuk melahirkan manusia-manusia yang pakar dalam sesuatu bidang. Di sini bermakna individu tersebut boleh
mempelajari sesuatu bidang yang dia suka dan menguasai bidang tersebut sehingga dia menjadi pakar dalam bidang tersebut tanpa menghiraukan bidang-bidang yang lain, kerana dia hanya fokus terhadap satu bidang sahaja. Dualisme dalam pendidikan ni memastikan sesuatu ilmu yang dipelajari itu dapat dikuasai secara menyeluruh dengan cara mengasingkan sesuatu bidang yang dipelajari dengan bidang yang lain, supaya diasingkan, supaya fokus hanya pada bidang yang dia suka itu saja. Kemudian dampak positif yang lain, pendidikan dualistik juga dapat meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan sesama umat Islam dan juga menghasilkan cendekiawan dan masyarakat Islam yang memiliki personaliti yang tinggi dan juga ilmu yang luas. Berikutnya, pendidikan dualistik ini semuanya memberikan impak negatif yang lebih banyak berbanding melahirkan kebaikan. Ini kerana golongan cendekiawan dan ilmuwan yang lahir dari dua sistem pendidikan ni akan saling bersaing antara satu sama lain, bukan sahaja dalam keadaan yang membantu penguasaan ilmu, malah mungkin menjatuhkan antara satu sama lain walaupun beragama Islam, tetapi mereka mempunyai sistem pendidikan yang lain, yang berlainan antara satu sama lain, dan mungkin akan menyebabkan kebalahan antara mereka. Perkara ini berlaku akibat pengaruh daripada dualisme dalam pendidikan yang memisahkan akidah, nilai-nilai kerohanian dari proses mental secara saintifik. Selain itu, dengan adanya dua sistem pendidikan iaitu pendidikan moden dengan pendidikan tradisional Islam, akan lahirnya juga sekularisme di mana tiada penghayatan konsep ketuhanan yang diamalkan. Dengan itu, ilmu dan pendidikan boleh tersisa dari nilai fitrah manusia dan berlakunya penolakan faktor pendidikan keagamaan kerana ramainya masyarakat yang hanya menitik beratkan pendidikan moden daripada pendidikan tradisional Islam. Akhirnya, ilmu dan pendidikan menjadi sekular dan melahirkan para pelajar yang hanya melihat faktor duniawi sahaja berbanding faktor keagamaan. Kes ini boleh meninggalkan ilmu keagamaan secara sedikit demi sedikit di dalam masyarakat tersebut. Impak negatif yang lain yang boleh diambil dari pendidikan dualistik ni ialah pendidikan dualistik ini boleh menjadi penghalang dalam membina jati diri masyarakat. Perkara ini boleh difokuskan dalam media cetak masa kini, di mana media cetak kini sering memaparkan gambar-gambar yang sensitif, yang tidak sesuai untuk dipaparkan kepada masyarakat, serta kandungan sensitif yang tak ditapis juga sering dicetak. Perkara ini amat dikesali oleh para pengamal agama kerana ianya boleh menggoyahkan nilai dan peradaban masyarakat serta merapuhkan dalam pembinaan jati diri masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Terdapat juga para wartawan, para penulis dan juga para penerbit yang terlibat dalam penghasilan media cetak yang tidak mementingkan batasan syarak. Ini terjadi kerana ilmu pengetahuan tentang ilmu keagamaan mereka sangat tipis dan mereka hanya memfokuskan bahan cetakan mereka kepada ilmu moden sahaja. Pendidikan dualisme ini mementingkan satu aspek pendidikan sahaja, di mana mungkin individu tersebut akan lebih fokus terhadap keagamaan, ilmu keagamaan, ataupun lebih fokus terhadap pendidikan umum, dan kedua-dua ilmu tersebut ini tidak disatu padukan sama sekali. Ini boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara dua pendidikan tersebut, iaitu pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Mereka akan menguasai satu ilmu sahaja dan ilmu yang lain akan diabaikan. Ini juga salah satu impak negatif yang boleh diambil daripada pendidikan dualistik ini. Kesimpulannya, dualisme pendidikan menatijahkan satu bentuk tamadun yang songsang dari fitrah kejadian manusia, kerana ianya menghasilkan satu bentuk
tamadun masyarakat yang berbentuk materialism dan mengedepankan hal ehwal pembangunan insan. Bukan itu saja, dualisme juga melahirkan satu kepimpinan masyarakat yang berbentuk sekular. Walaupun mereka mempunyai asas-asas ketamadunan Islam, tetapi mereka tidak mempraktikkan asas keislaman tersebut dalam kepimpinan negara mereka dan hanya fokus pada pendidikan moden. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about. Sekarang, saya akan menerangkan pula mengenai dua bentuk dualisme yang terdapat di negara kita. Dua bentuk dualisme tersebut adalah dualisme dalam sistem pendidikan negara dan juga dualisme dalam falsafah pembangunan negara. Dualisme dalam sistem pendidikan negara ialah aspek pengasingan di antara dua jenis ilmu, iaitu pengasingan di antara ilmu tradisional iaitu ilmu agama dan juga ilmu moden. Ini bermaksud ilmu-ilmu agama seperti akidah, tauhid dan akhlak diasingkan dari ilmu-ilmu dunia seperti matematik, sains, bahasa dan sebagainya. Jadi, jika pelajar ingin menuntut kedua-dua jenis ilmu ini, pelajar perlu menghadiri dua jenis sekolah pada masa yang sama. Mereka perlu menghadiri sekolah kebangsaan untuk menuntut ilmu-ilmu moden dan mereka perlu ke sekolah agama bagi menuntut ilmu-ilmu agama. Seperti yang berlaku sekarang, ramai pelajar menghadiri sekolah agama pada waktu pagi untuk menuntut ilmu-ilmu agama di sekolah pondok dan juga surau-surau yang terdekat. Kemudian, pada petang harinya, mereka pula pergi ke sekolah kebangsaan bagi menuntut ilmu-ilmu kebangsaan iaitu ilmu sains dan sebagainya. Pengasingan di antara dua jenis ilmu ini amatlah tidak wajar dilakukan kerana seseorang manusia memerlukan kedua-dua jenis ilmu ini dengan seimbangnya bagi melahirkan seorang insan yang berjaya dan berguna bukan sahaja di dunia ini malah di akhirat. Punca wujudnya dualisme dalam sistem pendidikan negara kita adalah akibat daripada jajahan dari negara-negara barat ke negara kita. Apabila mereka menjajah di negara kita, mereka cuba mengajar dan meneratkan fahaman-fahaman dan nilai-nilai barat terhadap rakyat Malaysia. Fahaman yang mereka cuba sebarkan kepada rakyat Malaysia ialah dunia ini bersifat materialistik. Jadi, apabila ilmu-ilmu tersebut tersebar kepada rakyat Malaysia, mereka menjadi terikut dengan ajaran tersebut dan menyebabkan mereka meninggalkan ilmu-ilmu agama yang sangat penting itu. Mereka beranggapan bahawa dunia ini bersifat materialistik. Jadi, ilmu agama yang tidak memenuhi kriteria materialistik itu terus dipinggirkan kerana mereka beranggapan bahawa ilmu tersebut tidak berguna untuk mereka. Langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menangani masalah ini ialah dengan mewujudkan sistem kurikulum bersepadu di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ini bermaksud kedua-dua jenis ilmu akan diajar di dalam sekolah tersebut, mahupun dari segi ilmu agama dan juga ilmu kebangsaan. Walau bagaimanapun, usaha ini susah untuk dicapai kerana masih terdapat banyak sekolah yang mengasingkan kedua-dua jenis ilmu ini di luar sana. Bentuk dualisme yang seterusnya ialah dualisme dalam falsafah pembangunan negara. Dualisme ini pula ialah pengasingan di mana aspek kemajuan negara hanya diukur melalui materialnya dan bukannya dari segi pembangunan akhlak rakyatnya. Mereka berfikir bahawa kemajuan negara hanya dapat dicapai dengan membina bangunan-bangunan yang tinggi dan juga mencecah langit. Tetapi mereka silap. Dengan melahirkan rakyat yang penuh dengan akhlak-akhlak mulia, ianya juga dapat membangunkan dan memajukan negara. Apabila seseorang rakyat itu mempunyai ilmu yang penuh dan juga akhlak yang mulia, mereka akan tahu cara untuk membangunkan negara dengan lebih elok dengan mengikut ajaran Rasulullah dan juga tidak melakukan perkara dan juga aktiviti yang bercanggah dengan ajaran Rasulullah dan juga syarak Allah. Kesimpulannya, terdapat dua bentuk dualisme di negara kita yang sepatutnya tidak wujud dan tidak patut diamalkan di negara kita. Jadi, semua pihak perlulah berganding bahu dan juga cuba sedaya upaya untuk menghapuskan semua bentuk-bentuk dualisme yang terdapat di negara kita bagi melahirkan rakyat yang penuh ilmu dan juga berakhlak mulia serta membangunkan dan memajukan negara. Sekian itu sahaja daripada saya. Sejak akhir hari ini, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi jati diri remaja. Cabaran-cabaran sukar dielakkan, lebih kepada golongan remaja yang masih lemah dan senang dipengaruhi oleh rakam sekitaran. Dualisme ini membawa kesan negatif dari segi nilai pemikiran dan budaya serta media massa. Natijanya, wujudnya dua generasi yang saling bertentangan dalam membangunkan masyarakat majmuk. Oleh itu, untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai keseimbangan duniawi serta ukrawi, terdapat usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan sistem dualisme ini menjadi integrasi. Antaranya ialah terhadap nilai budaya serta pemikiran. Kita
harus mengakui bahawa proses pendidikan sebenar bukan hanya berlaku di sekolah, malah ia berlaku di mana-mana sahaja, hampir setiap masa dan ketika. Dengan ini, setiap dasar dan undang-undang yang digubal juga bertujuan untuk mendidik, mewujudkan keseimbangan sosial serta juga kesejahteraan rakyat pada zaman sekarang. Pada masa yang sama, kami patut menyentuh tentang dasar penyiaran dan penerapan negara di mana dasar yang wujud sekarang amatlah longgar dan tidak memperlihatkan kewujudan satu dasar dan falsafah murni dalam membentuk pemikiran dan memertabatkan budaya tempatan serta menyokong hasrat dan objektif falsafah negara. Di mana baru-baru ini iaitu Anugerah Industri Muzik AIM telah menjadi perkara tahunan yang disambut oleh kebanyakan masyarakat di Malaysia. Tambahan pula, terdapat contoh terkini yang boleh dijadikan bukti bahawa dualisme ini telah memberi impak besar kepada masyarakat Malaysia, di mana konsep nyanyian telah menjadi sebahagian daripada perkara biasa kepada kehidupan rakyat di zaman teknologi ini. Berfikir bahawa majlis tersebut hanyalah sebahagian daripada propaganda budaya barat yang cuba mengawal pemikiran generasi muda dan menilai martabat seni. Hal ini di mana tamasya yang disiarkan itu sedikit pun tidak memiliki identiti Malaysia sama sekali, malah penuh dengan budaya barat. Pada masa yang sama, dari segi pemakaian penyanyi serta cara pembawakan muzik yang menggunakan bahasa Inggeris. Dalam masa yang sama, persembahan berlebihan oleh penerima anugerah dari kalangan orang Melayu itu ternyata boleh menjelaskan imej dan identiti sebenar negara sahaja. Dengan ini, terbuktilah dualisme ini telah memberi kesan terhadap struktur ekonomi dan sosial negara. Di samping itu, terdapat perkara lain yang dapat dilihat terutamanya dari segi penulisan dan penerbitan majalah dan akhbar di mana langsung tidak menitik beratkan serta mengambil kira isu sensitif bagi lunas-lunas agama yang terdapat di Malaysia seperti agama Islam, Hindu, Buddha serta Kristian. Bahkan langsung tidak menampakkan akan kecenderungan untuk membetulkan nilai serta peradaban yang kini kian longgar, malah menambah goyah dengan memaparkan gambar-gambar yang menjolok mata serta membiasakan budaya berpasangan dan pergaulan bebas di kalangan remaja pada masa kini. Tuntasnya, dasar penilaian terhadap bahan penerbitan boleh membantu untuk mendidik dan membentuk sasial dan nilai rakyat pada masa kini. Dengan memaparkan perkara-perkara yang positif di mana ia boleh memberikan kesan positif dari segi corak cara berfikir dengan lebih rasional dan ia boleh mengubah cara hidup rakyat dengan lebih bermanfaat. Hal ini kerana remaja lebih mengutamakan trend serta lebih mudah mempengaruhi pemikiran mereka dengan mengikuti apa yang disiarkan oleh kebanyakan rakyat di sekelilingnya. Tambahan pula, hal ini boleh terhasil daripada golongan yang hanya mendapat pendidikan moden di mana pengetahuan agamanya sangat sedikit melalui sistem pendidikan formal. Batasan syara amatlah penting dari pengetahuan agama yang dimiliki. Oleh itu, penulis, editor serta para wartawan dan segelintir individu yang terlibat dalam proses penerbitan majalah dan akhbar berkaitan isu ini haruslah cakna dengan situasi semasa. Pada masa yang sama, tidak dinafikan lagi bahawa media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam proses sosialisasi remaja pada masa kini. Hal ini di mana sebahagian besar daripada rutin remaja dihabiskan dengan menggunakan media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp serta Facebook. Seterusnya, bagi remaja kini, media dianggap sebagai ejen yang boleh menarjui budaya popular kerana ia seringkali berlumba-lumba untuk mendapatkan perhatian orang ramai, terutamanya dalam kalangan remaja, tidak terkecuali pelajar sekolah pada masa kini. Oleh itu, kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam menyajikan konteks dan program menarik di mana ia boleh menarik minat mereka dalam membentuk jati diri. Di samping itu, Dr. Samsudin A. Rahim iaitu Timbalan Dekan UKM telah membuat kajian terhadap isu sosial remaja dan beliau telah menyatakan bahawa media massa sememangnya menyumbang terhadap pembentukan mental sosial remaja kini. Hal ini, media massa telah memberi cerminan pada diri remaja terutamanya mengenai gaya hidup yang harus diikuti dan dilalui, di mana mereka lebih terpengaruh dengan apa yang dipahamikan oleh kebanyakan individu di media. Seterusnya, platform media massa ini juga boleh kis budaya tradisional dalam kalangan remaja kerana ia mementingkan dan dipengaruhi oleh budaya popular.
sekali, daripada kenyataan di atas, kita dapat lihat bahawa media massa cukup berkuasa untuk mempengaruhi pengguna terutamanya dalam kalangan remaja kerana mereka tidak mempunyai arah tuju kehidupan. Trend media massa di Malaysia lebih memberatkan ke arah program bercorak hiburan dari segi penerbitan majalah hiburan yang berbagai. Tambahan pula, kandungan majalah juga lebih kepada konsep hiburan televisyen yang lebih ke arah barat. Secara tidak langsung, semua perkara tersebut lebih mengantukkan usaha kerajaan demi mencapai matlamat falsafah pendidikan negara pada masa ini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perbincangan di atas membincangkan tentang ulasan awal falsafah dualisme dalam sistem pendidikan dan falsafah pembangunan negara. Terdapat banyak cabaran dan dugaan dalam membentuk masyarakat yang baik dan bermoral kerana pendidikan yang berlandaskan dualisme adalah suatu kekurangan. Dualisme dalam sistem pendidikan juga adalah suatu tamadun yang tidak diguna pakai lagi pada masa kini kerana ia membawa keburukan dalam hidup manusia. Ini adalah kerana ia menjadikan sesuatu tamadun itu bersifat material dan mengabaikan hal tentang pembangunan Islam. Oleh sebab itu, sistem pendidikan haruslah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah kerana sebuah masyarakat akan lebih bertamadun dan saling menghormati antara satu sama lain. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.